kita berdoa pada malam ini, insyaAllah Ustaz Zamri, Ustaz yang tidak asing lagi di Doha ini, kita akan berkongsi ilmu yang kita biasa dengar, dan mungkin melangkahi bagi mereka yang telah memahaminya. Dan mari kita sama-sama mendengar apa yang kita boleh kongsi malam ini. Tajuknya asas-asas riba dan azab yang menanti. Tanpa dengan masa, saya silakan Ustaz Zamri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Amma ba'd. Terima kasih kepada pengacara majlis, sahabat-sahabat, tuan dan puan yang Alhamdulillah kita berhimpun dalam majlis ilmu dan tajuk perbincangan kita pada malam ini, asas-asas riba dan adab nanti mutasyarat. Baik, saya rasa apa yang disebut oleh Revolusi tadi, itulah kaji sebenarnya. Pada dulu kalau tak silap tu, saya rasa beberapa banyak kali kita bincang isu riba dalam perbincangan ini, banyak kali lalu. Malam ni kita nak berkaji dan saya akan buka persoalan-persoalan yang bakal ditanya oleh sahabat-sahabat sekalian lepas ni. Dan jangan keluar dari dewan ni, kita tidak faham. Perlu tidur kat sini, kita tidur kat sini. Asalkan faham. Kalau nak keluar juga, jangan bawa ketidakfahaman itu keluar dari dewan, tinggal di dalam dewan. Riba ni kalau salah faham nanti dia menghalalkan apa yang diharapkan. Jadi riba. Baik. Kita mulakan dengan kita lihat beberapa firman Allah Taala dalam Al-Quran berkenaan dengan riba. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladzi yatakhabbathu asy-syaitanu minal mas. Dzalika bi annahum qalu innamal bay'u mithlu riba wa ahallallahu al-bay'a wa harrama riba. Faman ja'ahu maw'izatun min rabbih fantaha falahu ma salaf wa amruhu ila Allah wa man 'ada fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Al-Baqarah ayat 27. Ayat pertama. Apa maksudnya? Kita dah faham? Okey, boleh faham dah tu. Tapi kita terjemah kan? Bukan sebab tak faham terjemah ni, sebab nak suruh dia faham. Orang-orang yang memakan riba, yang mengambil riba, tidak dapat berdiri betul melainkan seperti berdirinya orang yang dirasuk syaitan dengan terhuyung hayat kerana sentuhan syaitan itu. Bila ni? Di mahsyar. Di mahsyar ini kita bayangkan sengsara apa ni, huru-haranya mahsyar ini, manusia tak sedar bahawa mereka sebenarnya dalam keadaan bogel. Boleh imagine macam mana keadaan kita, kita tak sedar kita bogel. Tak ada masa nak tak sedar. Tak ada masa, memang tak sedar. Kita imagine kita dalam keadaan huru-hara macam mana sekalipun dalam dunia ni. Ambil contohlah, rumah sedang terbakar. Kita dalam bilik air. Kita akan keluar dari bilik air itu, apa pun mula sekali kita akan buat, kita akan ambil kain untuk menutup aurat kita, kemudian baru kita keluar rumah. Dah, kita tak akan keluar dengan keadaan bogel macam tu. Walaupun rumah sedang marak dimakan api. Itu kira dah kritikal dah, di antara hidup dengan mati. Itu huru-hara yang kita boleh nampak. Huru-hara di mahsyar ini, manusia tak sedar yang dia dalam keadaan bogel. Tiba-tiba dalam keadaan begitu bangkit sekelompok manusia dalam keadaan seperti kena histeria. Kenapa? Kerana di dunia dulu mereka mengatakan bahawa riba dengan jual beli itu sama, tukar profit dengan interest. Tukar nama je. Baik.
satu. Allah dah pelik orang yang mengatakan bahawa jual beli itu sama. Islamic banking dan conventional banking sama. Kemudian yang demikian itu ialah disebabkan mereka mengatakan bahawa sesungguhnya berniaga itu sama sahaja seperti riba. Charge ambil profit 10%, riba pun charge 10%. Tak ada beza. Dua-dua bottom line 10% dua-dua. Padahal Allah telah menghalalkan berjual beli yang berniaga dan mengharamkan riba. Oleh itu, sesiapa yang telah sampai kepadanya peringatan larangan daripada Tuhannya, lalu ia berhenti dari mengambil riba, maka apa yang telah diambilnya dahulu, yakni sebelum pengharaman itu, adalah menjadi haknya dan perkara yang terserah kepada Allah, dan sesiapa yang mengulanginya lagi, yakni perbuatan mengambil riba itu, maka itulah mereka ahli neraka, mereka kekal di dalam. Kekal bagaimana? Allah A'lam. Sebab kekal neraka ni banyak ayat yang kekal, tapi ada kekal yang memang seperti mana kumpulan yang kafir itu kekal dalam neraka, beza dengan orang yang melakukan maksiat yang kekal dengan ada perbezaan pada tafsiran para ulama. Itu kita panggil ustaz tafsir bulat. Yang hari ini kita nak tengok bagaimana fokus kita tentang riba. Itu ayat pertama. Allah sudah bagi satu sindiran kepada kelompok yang mengatakan bahawa riba dengan profit jual beli itu sama. Sedangkan hari ini memang kita dengar serupa je, pergi Islamic banking pun charge sama juga, pergi conventional bank sama juga. Sedangkan mungkin pula ada yang syok lagi, dia kata alah, bayar dengan conventional banking lagi rendah daripada Islamic banking monthly installment. Itu lagi sedap. Baik. Jawapan dia apa dia? Macam ni. Kita tengok pesanan yang kedua daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Fa in lam taf'alu fa'dhanu biharbin minallahi wa rasul. Fa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tazlimuna wa la tuzlamun. Wa in kana dhu usratin fanadhiratun ila maisarah wa an tasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan tinggalkanlah, yakni jangan menuntut lagi saki-baki riba yang masih ada pada orang yang berhutang ini. Jika benar kamu orang-orang yang beriman, oleh itu jika kamu tidak juga melakukan perintah mengenai larangan riba itu, maka ketahuilah kamu akan adanya peperangan dari Allah dan Rasul akibat kamu tidak menemuinya. Akibatnya kamu tidak menemui selamat. Dan jika kamu bertaubat, maka hak kamu yang sebenarnya ialah pokok asal harta kamu. Dengan yang demikian, kamu tidak berlaku zalim kepada sesiapa, dan kamu juga tidak dizalimi oleh sesiapa. Dan jika orang yang berhutang itu sedang mengalami kesempitan hidup, maka berilah tempoh sehingga ia lapang hidupnya, dan sebaliknya bahawa kamu sedekahkan hutang itu kepadanya adalah lebih baik untuk kamu kalau kamu mengetahui pahalanya yang besar dan kamu akan dapat kelak. Baik. Ayat yang kedua, Allah ceritakan tentang apa dia? Satu, Allah sebut tentang pengisytiharan perang oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul kepada orang yang menghalalkan riba, yang terlibat dengan riba. Yang kedua, Allah sebut dalam ayat yang sama, ayat ini, iaitu konsep apabila kita memberi hutang kepada orang. Pertama, kalau sebelum tu mengenakan riba, of course apabila dah tahu, kena stop immediately. Tak ada postpone. Satu. Yang kedua, apa dia? Kalau kita tengok orang tu lepas dia buang dah riba tu, masih lagi orang tu tak mampu bayar, tengok bagi tempoh kepada dia untuk dia bernafas. Tempoh untuk dia bernafas supaya dia boleh bayar, boleh cari duit untuk bayar. Tiba-tiba dia memang tak mampu juga nak bayar. Nasib dia tak berapa baik, rezeki dia tak berapa luas, menyebabkan dia tak mampu nak bayar. Pada waktu itu Islam menggalakkan kepada kita untuk
halalkan. Lebih baik kenapa? Kerana menghalalkan itu dianggap sebagai satu sedekah dan ganjarannya seperti ganjaran sedekah. Baik. Ini dua ayat yang sebenarnya kalau kita tengok pada malam ini cukuplah untuk sampai pagi esok. Kalau sangguplah. Aku tak sanggup tinggal kayak seorang ni. Nanti pun dah pukul 1 lebih dah waktu Malaysia. Nasib baik dulu ke depannya dan dulu belakang ada 7 orang. Dan yang pertama, kita nak tengok tadi, yang pertama Allah sebut ada banyak ayat-ayat lain dan juga cerita yang disebut oleh Nabi SAW tentang riba adalah suatu perkara yang cukup dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Cuba tuan-tuan, sahabat-sahabat tengok dalam Al-Quran ada tak dosa-dosa yang Allah isytiharkan perang selain daripada riba? Imam Qurtubi rahimahullah sebut dalam tafsir dia, tafsir Qurtubi. Dia kata belik Al-Quran daripada surah Al-Fatihah sampai surah An-Nas tak jumpa satu pengisytiharan perang kecuali hanya satu tentang pengamal riba. Pengamal ni maksudnya orang yang beri, orang yang ambil, orang tukar saksi, semua tu Nabi sebut sama saja. Mereka itu sama saja. Pengisytiharan perang ada tak? Tak ada, kecuali pengamal riba. Nak cerita pun Allah benci sangat kepada riba. Sebab daripada riba ni lah punca kepada kehancuran masyarakat. Dengan riba lah orang boleh jual segala benda. Dengan riba lah kita tengok keruntuhan yang berlaku hari. Kalau dulu mungkin ceramah-ceramah agama tentang riba ni susah nak buat contoh yang agak praktikal depan mata. Tapi hari ni kita boleh tengok apa yang berlaku kepada Greece kan. Sampai hari ni masih lagi tak boleh nak settle. Sampai hari ni. Bukan cerita pada semalam. Sekarang ni pun dia masih lagi tak boleh nak selesaikan masalah krisis keuangan yang sedang melanda Greece. Itu satu. Dan sebelum itu telah negara diisytiharkan bankrupt, muflis. Apa dia? Yang sebelah dengan England, Ireland. Negara boleh diisytiharkan bankrupt. Kenapa? Kalau kita tengok semua, kalau rajin bacalah, ulasan yang simple mudah difahami. Masuk ke blog Tun Dr. Mahathir, dia cerita tentang forward, cerita tentang nasihat dia kepada Obama. Dia simplify macam mana akibat daripada sistem keuangan yang dibuat oleh barat yang menyebabkan berlaku kehancuran. Kenapa? Adanya forward, adanya future, adanya benda-benda yang mengaruh swap dan sebagainya itu yang menyebabkan sebenarnya tidak ada sedikit pun kesan positif kepada sistem keuangan. Semua itu menghancur. Kenapa? Asasnya apa dia? Riba. Swap asasnya riba, forward asasnya riba, future asasnya riba, semuanya riba. Siapa yang buat? Jews yang buat, tapi yang jadi pelopornya bukan Jews. Tapi akhir sekali terjerat dia juga lah. Di mana kita tengok Lehman Brothers dalam masa sekelip mata, umur 150 tahun syarikat. Lehman Brothers jadi asaskan 150 tahun yang lepas. Sekarang hancur dalam masa sekelip mata. Nak cerita besar tak besar Lehman Brothers itu satu division, commodity division. Pernah satu masa dulu ketika dia tengah top pool bonus. Orang cakap tahulah pool bonus. Pool bonus untuk division itu saja $700 juta satu division. Pernah kita dapat pool bonus 700 juta. Kita nak benda tu. Okey. Jadi kita tengok kesan. Sebab apa? Sebab pengisytiharan perang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tidak ada siapa pun yang mampu menahan peperangan itu. Dulu bolehlah cerita, tapi berapa lama boleh tahan? Sistem keuangan kapitalis berapa lama boleh tahan? Sosialis hancur lama dah. Sistem sosialis, sistem kapitalis sekarang ni menunjukkan kehancuran yang sehingga mereka mencari-cari. Yang terbaru dalam 2 minggu lepas atau seminggu lepas, Gubernur Bank Negara dipanggil untuk memberi speech dekat World Bank punya program tentang keuangan Islam. Dipanggil untuk bukan mencerita kekuatan ekonomi Malaysia, tetapi untuk menceritakan tentang praktis yang telah dibuat di Malaysia berkenaan dengan keuangan Islam. Maknanya dunia sekarang ni mencari-cari sistem keuangan sebagai sistem gantian, bukan alternatif lagi tak? Alternatif ni ada pilihan lain lagi tak? Ini gantian kepada sistem yang ada. Jadi kalau dalam keadaan begitu dunia hari ini, kita orang Islam tak nak support sistem keuangan Islam, siapa kita sebenarnya? Baik. Kita tengok
beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang riba ini, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut yang pertama, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akilir riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidai wa qala hum sawa. Rasulullah melaknat orang yang makan riba. Makan ni, ulama mengatakan kalimah makan itu bukan maksud masuk ke mulut je. Kerana makan itu menggambarkan penggunaan. Makan, pakai, isi minyak kereta, apa semua tu termasuk dalam kategori. Nanti ada orang cakap, makan je hanya disebut. Kalau kita guna duit riba untuk beli baju, tak apalah. Sebab ada pun orang tanya, saya tak makan duit riba, tapi saya isi minyak kereta untuk pergi masjid dengan duit riba. Sama lah tu, rakan-rakan suatu dengannya. Sebab makan itu dalam bahasa Arab mewakili penggunaan. Mudah nak faham. Wa mukilah, iaitu orang yang menjadi wakilnya, wakil kepada pengamal riba. Pemberi dan penerima sama je. Orang yang menjadi wakil, siapa biasa jadi wakil? Peguam, pegawai-pegawai dilantik dan sebagainya. Baik. Wakatibahu, iaitu orang yang tukang tulis. Tukang tulis ni pegawai dia ataupun lawyer yang menulis perjanjian. Wasyahidai, dan tukang saksi yang saksi kepada riba. Waqala, dan Rasulullah berkata, hum sawa, mereka itu sebenarnya dari sudut dosa sama saja, tak ada beza. Orang yang makan, orang yang beri makan, maksudnya orang yang ambil riba, orang yang terima riba, orang yang jadi wakil, orang yang jadi saksi, mereka itu sama saja. Duduk dalam satu level dari sudut dosa sama. Jadi tak ada beza ya. Yang kedua, hadis yang kedua, Nabi sebut dalam hadis riwayat Muslim. Hadis pertama tadi riwayat Muslim, hadis kedua juga riwayat Muslim dan Bukhari, menyebut ijtanibu as-sab'al mubiqat, jauhilah 7 perkara dosa besar. 7 dosa besar. Yang pertama apa dia? Syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat tanya, apa dia yang 7 perkara tu ya Rasulullah? Yang pertama Rasulullah kata syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, perbuatan sihir, membunuh orang tanpa hak yang tidak dibenarkan oleh Islam. Ada bunuh boleh, macam kerajaan menjatuhkan hukuman qisas. Kerajaan menjatuhkan hukuman bunuh, takzir. Kerajaan menjatuhkan pelaksanaan hukuman-hukuman yang diletak oleh Islam, itu dibenarkan. Seterusnya, wa akilar riba, orang yang makan riba. Duduk dalam 7 kategori dosa-dosa besar. Wa akilir riba, wa aklu malil yatim, dan orang yang makan harta anak yatim. Jaga harta anak yatim, dia bersama-sama dengan harta anak yatim. Wattawalli yaumal dhufi wa qadhful muhsanatil mu'minatil ghafilat, orang yang lari daripada medan perjuangan, medan perang, kemudian orang yang menuduh perempuan yang baik melakukan zina. Dituduh tanpa ada, ini fitnah lah, tanpa ada saksi. Jadi kita tengok itu dalam 7 kategori dosa besar disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satu daripadanya ialah orang yang makan riba. Bukan main-main, bukan perkara kecil. Apa nama ni, Imam Az-Zahabi rahimahullah, dia tulis satu buku, nama kitab dia Al-Kabair, dosa-dosa besar. Banyak dosa-dosa besar kat situ yang dihimpunkan. Kalau tak silap saya ada 100 dosa besar yang dihimpun oleh Imam Az-Zahabi rahimahullah. Tapi daripada beratus yang dihimpun itu, Nabi sebut ada 7 yang cukup besar dosa. Antaranya ialah termasuk dalam makan riba. Ini benda bukan benda main-main. Benda main-main. Hadis yang kesan daripada riba. Diriwayatkan daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, "Idza dhahara zina war riba fi qaryatin, faqad ahallu bi anfusihim 'adzab Allah." Apabila zina dan riba menzahirkan diri di sebuah tempat, zina berleluasa, riba berleluasa, tidak ada halangan,
mereka sebenarnya telah membenarkan diri mereka diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, seolah-olah memanggil azab Allah Subhanahu wa taala. Dengan berluasnya perkara-perkara ini, maka sebenarnya kita telah memanggil azab Allah Subhanahu. Saya terbaca satu komen daripada seorang dekat Facebook tentang kejatuhan Khilafah Uthmaniyah. Khilafah Uthmaniyah, dia kata antara sebab pada pandangan dia ialah punca yang menyebabkan merosotnya Khilafah Uthmaniyah itu, antara sebab ialah kerajaan Uthmaniyah meminjam duit daripada negara Eropah menggunakan sistem riba. Salah satu itu kan, menggunakan sistem riba. Memang pernah kerajaan Uthmaniyah meminjam duit selepas kalah dalam peperangan dunia pertama. Dia masuk dalam perikatan yang menentang grup yang satu lagi, dan akhir daripada situ menyebabkan dia terpaksa meminjam duit daripada Eropah, dan pinjaman itu berasaskan kepada riba. Dan kesan daripada situ kita tengok kesan itu sebab riba memang Allah sebut, tak kira siapa buat, tetapi apabila mengamalkan perkara tersebut, pengisytiharan perang kepada Allah Subhanahu wa taala itu seolah-olah diisytiharkan. Dan kalau kita tengok itulah kesan yang akhirnya sekali kita tengok jatuh hancurnya khilafah yang terakhir, Khilafah Uthmaniyah yang berpusat di Turki. Baik. Dalam hadis yang lain, di mana Nabi SAW menyebut satu dirham daripada riba yang dimakan, dan dia mengetahui bahawa itu adalah hasil riba, dosanya lebih teruk daripada berzina 36 kali. 36 kali. Banyak lagi hadis lain yang sebut, memang banyak tentang betapa Allah Subhanahu wa taala nak gambarkan kepada kita bahawa riba ni bukan perkara kecil. Bukan perkara kecil, sehingga kan ulama mengatakan apabila terima saja riba, akan lahirlah dosa-dosa yang lain, akan lahirlah maksiat-maksiat yang lain. Menghalalkan riba, mengharuskan riba, akan berlakulah kepincangan dalam masyarakat. Tengok mudah ya. Orang yang sangkut dengan nala, sekali dia sangkut, dia tak akan dapat keluar daripada cengkaman nala itu forever. Pernah berlaku di Malaysia, seorang medical doktor, entah macam mana dia boleh terhutang dengan nala. Bukan banyak jumlahnya, RM30,000 je prinsipal. Lepas itu terpaksa akhir sekali keluar daripada Malaysia dengan ceritanya sekarang menetap di London, kerja jadi tukang sapu. Kan dekat London ni bayar jam kan. Lebih selesa, lebih senang daripada berada di Malaysia, kerana hari-hari kena kacau dengan geng-geng. Itu contoh kesan. Saya nak cerita apa yang dia buat. Kesan daripada riba yang dia ambil, yang menyebabkan akhir sekali hidup dia sebagai seorang medical doctor, orang. Itu contoh-contoh bentuk-bentuk yang mana kita tak nampak itu merupakan peperangan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan banyaklah perkara-perkara ini. Jadi tugas kita hari ini, daripada kita tahu, kalau tengok mungkin dalam pernah dengar dalam ceramah Isra Mi'raj, bila Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat dalam perjalanan Mi'raj dia tu, Isra daripada Baitullah ke Baitul Maqdis, Mi'raj daripada Baitul Maqdis naik ke Sidratul Muntaha. Dalam perjalanan itu, antara benda yang Nabi lihat ialah seorang lelaki yang duduk di tengah sungai, seorang lagi duduk di darat. Si darat ni baling batu, kena yang kat tengah tu ambil batu yang kena dia tu, bagi balik ke orang yang baling tu supaya baling pula. Begitulah berlaku sehingga pecah-pecah dia pun. Walaupun pecah-pecah, dia bagi balik batu tu kepada orang yang baling lagi kawan tu. Lalu Rasulullah pelik tengok orang ni. Dah lah orang baling dia dengan batu tu, kena dia pecah-pecah, dia bagi balik batu ke orang yang baling supaya baling lagi sekali. Begitulah seterusnya.
Rasulullah tanya apa hal orang ni? Macam tak apa cerdik, kita tengok. Rasulullah tak cakap tak apa cerdik tu. Itu ayat saya lah. Rasulullah tanya Jibril. Jibril kata, inilah orang yang di dunia dahulu dia makan riba. Itu di akhirat. Keadaan di akhirat. Jadi inilah benda-benda yang banyak lagi kalau kita tengok nak korek azab Allah Subhanahu Wa Taala tentang orang yang terlibat dengan riba. Apa sikap kita hari ini? Sikap kita hari ini pertama, berhati-hati. Sebab apa Nabi kata, Nabi sebut akhir zaman orang akan tak dapat elak daripada riba sehingga kan dia akan terkena debu-debu riba. Debu-debu riba. Tak boleh nak elak. Travel. Kadang-kadang kita terpaksa travel. Paling tidak kita dah elak macam-macam. Kita terpaksa guna kredit card. Kredit card kita pakai Islamic. Kadang-kadang nak guna Islamic, swipe. Wah, swipe tak jalan. Jadi ada spare, adalah satu korek-korek dalam wallet tu keluarlah yang konvensional, satu swipe, jalan. Senang je. Kita balik bayar terus lah. Bila sampai bil bayar penuh. Maknanya kita cuba dah elak supaya tak terkena riba, tapi ada juga debu-debu riba sebab kad itu kad konvensional. Itu contoh yang mudah lagi kita tengok. Tapi sikap kita bagaimana? Sikap kita pertama berhati-hati. Yang kedua, kita kena kenal riba ni. Dan kita setuju, saya rasa dalam majlis ni tak ada orang yang mengatakan bahawa riba itu halal. Tak tahulah kalau ada, saya rasa tak datang ke majlis ni. Dia tak ada orang dalam majlis ni mengatakan, berpandangan bahawa riba itu harus tak ada. Saya rasa, saya jamin lah kot. Allah dia tak datang kot. Tapi bagaimana riba yang kita sepatutnya kita tahu? Sebab hari ini macam-macam nama. Tukar nama. Daripada riba kepada interest, daripada interest kepada bunga, daripada bunga akhir sekali dah orang kenal dah. Riba, bunga, interest sama lah. Rakan-rakan yang sewaktu dengannya. Tukar nama. Tukar nama apa? Skim pelaburan. Skim pelaburan. Okay. Saya akan bagi dua ketik untuk mudahnya. Yang pernah dengar mungkin di record, yang kali pertama dengar, kalau tak faham tanya. Apa dia? Riba dalam kehidupan ada beberapa kategori. Pertama dalam hutang. Ini mudah faham. Bagi pinjam 1,000, bayar balik lebih daripada 1,000. Itu clear cut. Ini dipanggil riba ad-duyun, riba berkaitan dengan hutang. Satu ini. Itu mudah, itu paling mudah. Yang kedua, riba berkaitan dengan barang-barang ribawi, dipanggil item ribawi. Item ribawi ni apa dia? Dia ada emas, perak dan makanan ruji. Makanan ruji guna seperti gandum, beras, garam disebut dalam tu, tamar masuk dalam tu, bali disebut dalam tu. Dan makanan ruji, kalau negara tu makanan ruji dia gandum lah, makanan ruji dia beras lah, makanan ruji dia ubi kayu lah. Itu masuk dalam kategori. Itu komoditi. So, ulama membahagikan dua perkara. Yang pertama, atas tadi emas dengan perak, itu dipanggil perkara-perkara yang berkaitan dengan currency. Al-asman dipanggil dalam fiqh. Al-asman ni kalau dulu memang tak ada duit kertas. Dulu ada dinar dan dirham yang mewakili currency. Hari ini dinar dan dirham hampir tak ada, kecuali adalah beberapa pihak yang buat itu pun tak jadi currency. Jadi simpanan. Yang ada ni fiat money. Maka fiat money hari ini jumhur ulama berpandangan bahawa ianya mewakili hukum emas dan perak. Apapun hukum ke atas emas dan perak, sama juga hukum ke atas fiat money. Walaupun ada orang yang menentang fiat money lah, ada kumpulan yang menentang fiat money. Tapi realitinya begitu hari ini. Baik. Apa hukum dia? Yang pertama, barangan ini kalau jual beli dia, emas, perak dan juga currency ni, mata wang mana-mana ni, kalau jual beli dia tak boleh ada tangguh penyerahan. Macam mana tangguh penyerahan? Beli duit Qatar Riyal, nak beli apa ni Saudi Riyal, nak pergi umrah ni. Okey, dia pergi kat messenger, dia kata duit Riyal hari ni habis stok, datang besok. Tapi duit Qatar Riyal tu tinggal kat dia. Tak boleh. Dia kena must be spot. Serah duit Riyal Qatari, ambil duit Riyal
sama, must be spot. Sama juga dengan kes emas, kes perak, mesti spot. Nabi sebut dalam hadis, ha'an biha'in, yadan biyadin. Tangan nunjuk, tangan sana pun nunjuk. Ha'an biha'in, tukar berlaku secara spot. Jadi ini secara ringkas ni. Kalau tak faham pada tanya baca yang sebut tadi lah, jangan keluar dari orang kalau tak faham. Kesan dia apa dia? Kesannya ada beberapa syarikat kewangan di Malaysia yang menawarkan akaun emas. Jadi kalau tuan-tuan pergi, sahabat-sahabat pergi ke cawangan bank-bank tersebut, tanya dia, boleh tunjuk tak emas yang saya nak beli? Dia kata tak boleh, dia tunjuk skrin je. Ni harga emas hari ni. 1 gram berapa, 2 gram berapa, 3 gram berapa, sekilo berapa, 2 kilo berapa. Ini harga. Terus masuk dalam akaun, buku akaun, masuklah harga. Besok nak jual, tengok harga di balik. Jual, harga jualan. Kalau dia tak boleh tunjuk emas depan kita, tak boleh deliver emas pada waktu itu, maka kontrak tersebut, transaction tersebut adalah transaction yang tak sah. Tak kira lah bank mana buat. Berdasarkan prinsip itu. Okey. Bank yang boleh buat, kalau katalah dia kata saya boleh terima, dia boleh terima kalau sahabat-sahabat tengok dekat form dia tu, yang kita isi tu kita membuat purchase order, kita bukan beli. Kita buat purchase order. Maknanya kita lantik bank itu sebagai wakil bagi pihak kita untuk membeli emas. Lepas tu ada syarat kat bawah tu. Sekiranya kita ribut purchase order tu, bila-bila masa sebelum dia deliver kepada kita emas, physical emas tu, kita ribut dia pulangkan semua duit kita tanpa rugi 1 sen, maka kontrak itu sah. Itu dipanggil kita melantik bank sebagai wakil, agensi. Kita lantik bank sebagai ejen to purchase on behalf. Kalau tak ada macam tu, maka kontrak itu pun tak sah. Saya bagi prinsip. Saya tak nak captain bank mana-mana lah. Okay. Yang pertama tadi, kita pergi ke bank, bank tak boleh tunjuk fizikal emas. Sebab kita nak beli ni. Kita nak beli tak boleh tunjuk fizikal, kontrak itu tak valid. Sebab dalam kes jual beli emas, perak dan currency must be spot. Tukar, ambil. Habis. Itu yang kes beli. Katakanlah pergi satu bank lagi, dia kata kami tak jual, tapi kami ini bertindak sebagai ejen kepada tuan. Kita tengok form. Okay? Kita isi form ni, kita melantik bank untuk membeli bagi pihak kita harga hari ni 1 gram emas berapa-berapa. Terus bagi duit. Bank pun akan beli. Selagi mana emas sudah sampai kat kita, kontrak itu belum lagi dianggap sebagai sale and purchase. Sehinggalah gold tadi itu sampai kepada tangan kita. Okey, katalah dia kata kita perlu untuk deliver gold ni 3 hari. Katalah 3 hari bekerja. Sebelum 3 hari, katalah hari ni kita beli, besok tiba-tiba kita nak pakai duit. Kita pun pergi dekat bank, kata sorry lah, yang saya buat purchase order semalam tu tak jadi sebab saya ada urgent nak pakai duit. Minta balik. Kita revoke kontrak kita. Kita batalkan kontrak kita tadi. Kita pun minta balik duit. Kalau bank boleh bagi duit balik tanpa kurang 1 sen pun, sebab kita tak jadi beli, maka kontrak itu sah. Tapi kalau bank kata nak beli balik ni, nak pulang balik ni, kena kira tengok harga emas hari ni lah. Harga emas macam mana, kita tak beli lagi. Sebab selagi mana emas tu tak sampai kat kita, kat tangan kita, maka kontrak sale and purchase tak valid lagi. Masih lagi dalam proses dipanggil negotiation. Okay, saya bagi prinsip malah. Jadi kalau pergi lepas ni jumpa, kena dengan prinsip tadi, kena. Kalau tak kena, tak payah. Clear? Okay. Itu berkenaan dengan riba yang jenis yang kedua, item riba. Sama juga yang jenis komoditi. Kalau komoditi, beli bayar duit, sama duit dengan komoditi, dia boleh cross. Tadi yang atas emas dengan perak, bawah tadi komoditi. Kalau dia cross border tadi, dia boleh lambat serah apa. Yang tak bolehnya sama jenis. Okay, macam mana? Dia nampak tak faham? Sebab saya kata jangan keluar lagi tak faham. Jadi yang kedua ni, komoditi. Kalau komoditi, kita beli pakai duit.
Kita kata okey, saya nak gandum 10 tan. Saya bayar duit sekarang. Gandum bila sampai minggu depan. Tak apa, sebab dia cross border tadi. Cross border maksudnya yang currency satu kategori, komoditi satu kategori, ada border dekat tengah. So cross border tak apa, lambat diri dalam penyerahan sebab dia dah cross border. Yang tak bolehnya katakanlah saya ada gandum biji, tuan-tuan ada gandum tepung. Saya ada 10 tan gandum biji, tuan-tuan ada 20 tan gandum tepung. Nak tukar 20 tan dengan 20 tan, 20 tan dengan 10 tan. Jadi tak boleh. Sebab pertama ada lebihan tan tadi. Satu, jadi riba. Yang kedua, lambat deliver katalah. Saya ada 10 tan biji, yang tu pun ada 10 tan tepung. Nak tukar, tapi yang tu kata kena tunggu 3 hari sebab nak mesin dulu. Baru hantar tepung 3 hari. Itu pun tak boleh. Kalau sama jenis dia, kena deliver spot. Kalau nak tukar, nasib baik air tak masuk kan. Kalau tak, memang Johor buat riba. Sebab Johor jual air mentah kat Singapura, dia ambil air bersih daripada Singapura. Betul tak? Kontrak tu kan? Tapi air tak masuk. Jadi jangan tanya lah, soalan saya dah jawab. Saya bagi jawapan sebelum tuan tanya. Okey. Dalam kes komoditi macam tu, itu dipanggil item ribawi. Okay. Yang ketiga, riba juga berlaku yang biasa menyebabkan kita keliru, iaitu dalam pelaburan. Pelaburan macam mana? Hari ini memang semua kalau bunyi pelaburan, tambah-tambah orang kata dia banyak duit, tak tahu nak letak mana. Jadi melabur sana, melabur sini, dah penuh semua. ASN dah penuh, ASB dah penuh. Walaupun ada pandangan yang kata tak boleh, tapi ada pandangan boleh, kita pegang, tapi penuh semua lah. Okey. Lepas tu tak tahu nak melabur ke mana. Ini ada satu lagi grup baru kata okey, ini pelaburan cara Islam, Al-Mudarabah. Bubuh Al-Mudarabah tadi. Lepas tu tapi profitnya guaranteed. Profitnya guaranteed. Kalau profit guaranteed, itu bukannya pelabur. Pelaburan dia tidak ada profit guarantee, dia tidak ada capital guarantee. Capital protected tidak ada dalam pelaburan, kecuali digaranti oleh third party. Katakanlah saya buat investment dengan tuan party, saya bagi duit dekat dia, dulu dia bagi duit ke saya, tukar. Dia bagi duit ke saya, dia bagi duit ke saya untuk melabur. Saya kata okey, kita melabur. Tiba-tiba dia kata boleh tak bagi some insurance lah, yang mana investment ni sepatutnya capital dia protected. Saya kata saya tak boleh lah, dia suruh syarat saya tak boleh. Tapi saya pergi dekat sahabat saya ni, boleh tak tolong guarantee deal saya dengan Najib Patah. Dia pun tahu sebelum ni saya buat kerja tak pernah rugi, betul-betul due diligence-nya memang genuine. Tuan Najib Patah pun kenal dia, memang orang yang bagus. Dia pun tolong guarantee kepada transaction saya dengan Tuan Najib Patah. Ini dipanggil third party guarantee. Third party guarantee tak dibenarkan. Satu. Yang kedua, government guarantee. Government guarantee. Transaction dibuat oleh syarikat dalam negara. Tiba-tiba kerajaan kata okey, transaction dibuat oleh syarikat ni, kerajaan guarantee. Itu macam third party guarantee. Itu tidak benar. Tapi kalau dua parti yang buat ni, saya bagi modal, kemudian orang kata okey, saya bayar setiap bulan RM100, bulan yang ke-12 habis kontrak saya pulangkan modal. Dia tak sebut capital guarantee lah, tak sebut. Tapi transaction itu menunjukkan bahawa capital guarantee lah. Sebab akhir bulan 12, selepas tahun saya dapat balik modal saya, guarantee lah. Guarantee lah, dia tukar nama je sikit je, kita pun dah confused lah. Itu yang dimain. Dia tak namakan riba, tapi dia namakan saya buka satu pelaburan ikan keli. Ada satu masa dulu lah orang kita ni. Dia pandai dia buat pejabat cantik, pasal security, nak pergi counter, ada counter, ambil nombor lagi. Lepas tu orang kita pun cakap apa? Kita ni kadang saya pun naik heran. Orang Islam lain kita lah yang banyak kena tipu ni.
Dia kata takkan buat office cantik macam ni dengan security, dengan counter macam ni dah. Dia nak menipu. Dia tak tahu yang menipu tu buka office depan KLCC. Ada satu kes skim cepat kaya di Singapura di Bank Negara. Office dia dekat Etika Twin Tower. Etika Twin Tower tu depan dia tu Petronas Twin Tower. Office dia kat situ. Dan pernah beberapa kali masuk TV3, kempen dekat TV3 melalui berita. Tapi kena itu memang menipu orang memang profesional. Dan cerita macam mana? Dia bagi kat kita, letak duit dengan dia, berapa amount, selepas 6 bulan dia akan pulangkan balik duit yang kita letak, tapi setiap bulan dia akan bayar kita 200 ke 300. Itu semua tu pelaburan riba. Sebab Islam menganggap apabila modal diberi dalam pelaburan, modal dijamin, dia automatically bertukar daripada pelaburan kepada pinjaman dari sudut fiqh. Sebab pinjaman sifat dia apabila kita beri, dia kena bayar balik jumlah dia yang sama. Maksudnya capital yang kita beri tadi seolah-olah macam capital lah, kita beri kepada dia, dia kena bayar balik jumlah sama. Automatically dia jadi pinjaman. Kalau pinjaman ada kaedah yang diletakkan oleh fiqh, setiap pinjaman yang mana pemberi pinjam mendapat faedah daripada pinjaman tersebut, maka faedah tersebut dianggap sebagai riba. Faedah tu tak kira apa, faedah duit ke, faedah apa ke, maka ianya jadi riba. Sehingga kan dalam mazhab Hambali, kebetulan ini tesis saya masa-masa berkenaan dengan pinjaman. Dalam mazhab Hambali dibincang, dibuat contoh klasik lah. Zaman sekarang mungkin tak berlaku, tapi mungkin dia berlaku dalam bentuk yang lain. Katakanlah saya bagi pinjam kepada Abdullah. Saya bagi pinjam duit kepada Abdullah. Dia lah tempoh, katakanlah bagi tempoh setahun. Tiba-tiba waktu tu satu hari saya lalu ke kawasan rumah Abdullah, hujan lebat. Hujan yang lebat sangat. Saya pun terteduh di tepi rumah dia, bukan dalam rumah dia pun, berteduh di tepi rumah dia, di tepi atap rumah dia. Kata ulama dalam mazhab Hambali, itu pun dianggap sebagai riba. Itu pun dianggap sebagai riba. Kenapa? Sebab dia kata, kalau Abdullah tengok saya berlindung tepi rumah dia, confirm Abdullah tak akan halau saya. Sebab apa? Dia terhutang budi kerana saya bagi pinjam dengan dia. Kalau orang lain, belum tentu, apa ni, duduk di rumah ni, mengendap anak dara. Tapi dalam kes ni Abdullah confirm tak akan hambat saya, halau saya kerana saya dah beri pinjam kepada dia. Perbuatan saya itu dianggap sebagai perbuatan mengambil faedah dan ia dianggap riba. Itu dibincang oleh ulama mazhab Hambali begitu detail tentang nak elakkan daripada riba. Apakah kalau hari ini confirm dapat duit tiap-tiap bulan, akhir tempoh kontrak dapat balik capital, itu jelas clear bahawa itu adalah riba yang terang-terang. Jadi jangan keliru atas nama lain selain daripada riba. Sebab akhir zaman Nabi kata riba tidak dipanggil dengan riba, tapi dipanggil dengan nama yang pelbagai. Jadi jangan keliru, terutamanya dengan nama investment, nama pelaburan. Yang ni yang ramai orang terjerat. Yang jenis riba hutang tu orang tak pakai lah, itu dipanggil riba jahiliyah. Itu lama dah orang tak pakai. Kecuali conventional bank. Riba berkenaan dengan jual beli emas tu adalah sikit geng-geng perempuan terlibat. Kat sini tak adalah, kat negeri lain. Ini banyak orang Kelantan, orang Terengganu yang jadi bagi pinjam emas, beli emas cara hutang. Beli emas cara hutang, kata tak ada kot, semua bayar cash. Bayar bulan beli emas. Kelantan, Terengganu banyak. Dululah, sekarang ni pun ada juga sikit-sikit yang masih lagi tak nak dengar cakap. Itu yang klasik mungkin. Tapi yang hal ini banyak berlaku dalam negara kita, yang ramai orang kita terjerat atas nama pelaburan. Jadi berhati-hatilah. Saya rasa itulah sedikit dua tertib yang boleh kita kongsikan pada malam ini, dan kita buka kepada soalan supaya lebih jelas apa yang tuan-tuan tak faham. Saya cuba jawab kadang kemampuan. Allah. Soalan?
Tadi pasal komoditi. Saya bagi contoh. Saya ada beras wangi. Saya nak tukar dengan kawan saya, beras kampung, beras pecah, dengan beras yang sama sekilo. Adakah ada bentuk riba? Kalau sekilo tak apa. Kalau saya beras wangi, dia beras pecah. Walaupun beras wangi pun, dia biasanya tak boleh macam ni. Dalam hadis disebut, ketika selepas peperangan di Khaybar ni terkenal kalau siapa yang pernah naik kereta pergi ke atas Syam, kalau ada Tabuk tu Khaybar Tabuk tu memang penuh dengan kurma, ada kurma. Lepas peperangan Bilal bawa datang satu cupak kurma yang cantik dengan elok kurma itu. Nabi tanya, adakah kurma Khaybar ni semua macam ni, cantik macam ni? Bilal kata tak. Ni daripada mana kamu dapat? Bilal kata, aku tukar kurma yang tak elok 2 cupak dengan kurma elok 1 cupak. Maksudnya 2 lawan 1. Nabi kata, hada ainur riba. Ini adalah riba yang nyata. Ini adalah riba yang nyata. Kamu sepatutnya jual 2 cupak ni, dapatkan duit, beli cupak yang elok, pakai duit, bukan tukar. Jadi maknanya di situ ulama kata, dalam kes ni komoditi, kalau sama cupak dengan cupak tak apa. Kata satu cupak yang elok dengan satu cupak yang tak elok, itu tukar tak apa. Tapi kalau kita nak tukar, of course kita nak tukar, kecuali memang dia saja-saja lah nak rasa beras wangi. Kita nak rasa beras kampung, dia nak rasa beras wangi. Katakanlah dia tanam organik, kita ada wangi, kita tukar satu cupak. Itu tak apa. Tapi katakanlah dia kata, okey, saya punya organik, kamu wangi je tapi bukan organik. Bagi satu gantang organik, wangi, saya bagi secupak je yang organik. Jadi satu gantang tu 4 cupak dah. 4 cupak dengan secupak lawannya. Yang tu termasuk dalam kategori ainul riba. Kalau kes ni kena jual dulu 4 cupak, dapatkan cash, beli yang Allah. Pasal public mutual fund dan pelaburan dalam public mutual Islam ni macam ni. Public mutual ada banyak fund. Kita cakap fund yang Islamik saja. Yang tak Islamik itu memang komponen tak Islamik. Yang Islamik itu bukan riba. Pertama, harga dia masa kita beli dengan harga masa kita nak jual takkan sama. Dia berdasarkan kepada performance fund itu sendiri. Kalau fund itu perform bagus, maka dia akan naik dah kita punya nilai. Kalau fund NAV dia, kalau fund kita tak bagus, maka dia akan menjunam tu. Jadi masa kita jual tu, masa tu value semasa pada waktu. Jadi bukan riba. Yang riba ni mudahnya letak duit tak berubah-ubah. Letak 10,000 je sampai akhir. Lepas tu dapat lagi profit on top of 10,000 tadi. Itu riba. Kecuali dia kata, okey, letak 10,000, ada government guarantee duit takkan susul. Macam duit dekat tabung haji, dia dijamin oleh kerajaan. Letak sampai akhir, duit kan kita dapat, lepas tu profit pula dapat on top. Itu tak apa lah. Itu lain cerita. Yang ni tak. Dia buat duit ke, dia tak buat duit ke, dia tetap kena bagi prinsipal plus profit kepada kita. Yang itu jadilah riba. Tapi kalau betul-betul perform macam unit trust tu, betul-betul berdasarkan kepada perform fund. Allah terjawab. Ya. Kita kami akan naik TV atau katalah kita untuk kami ada 3.13 Indonesia $1 3.13 lebih. Di masa kita kini pakai internet kan, pada kita 3.13. Tapi kadang proses tetap ambil sana dari. Jadi kita tak tahu dari mana dia pakai sampai sana. Kita tak sure lah, mungkin dia pakai dekat kita tengah jalan ke tak tahu. Maknanya yang rapat tu mungkin bukan yang kita kira sekarang.
Dia sepatutnya masa kita beli tu, harga tu yang dia beli. Kalau macam kita buat melalui Maybank dulu kan, Maybank dulu sama-sama Maybank lah. Macam kami selalu dalam kali ke Kemudian kita masuk Maybank dulu, akaun kita ringgit, nak hantar ke sana, akaun US dollar kan. So kita masuk Maybank dulu pun bagilah rate, harga katalah 3.13. Kita pun transfer kat sana, memang dia akan sampai duit 313, cuma dia akan potong apa dia? Potong cost transfer tadi. Biasa adalah kadang $30, $40 satu transaksi. Yang ni saya tak pasti kat sini macam mana juga. Bank kat sini. Sebab transfer tu dia jual rate tu ke ataupun dia tak bagi rate. Dia bagi US dollar rate. Dan isu kedua pula, dia bagi US dollar rate, kalau akaun kita kat sana tu akaun ringgit, dia terpaksa convert pula. Kecuali akaun kita dekat Malaysia tu akaun US dollar. So dia tak convert lah. Tu kita kena faham sistem lah, sistem banking sini. Kalau kita daripada sini rial Qatari rial, nama kita kena beli US dollar, satu tak kita hilang. Kita hilang forex loss. Kemudian sampai ke akaun Malaysia, automatically bank yang terima, beneficiary bank tu, dia akan convert terus tanpa arahan daripada kita. Convert terus kepada ringgit. Jadi ringgit dia convert tu ikut harga yang ada pada bank tersebut pada hari tersebut. Jadi kita tengok dekat skrin mungkin 3.13, duit sampai 3 hari. Biasa 3 hari lah, 3 hari duit sampai. Masa tu harga dah lari dah 3.16 dah katakan. Maka susun lah. Sebab dia convert tu masa itu, bukan masa kita transfer. Jadi nak selamatnya, buka US dollar dekat Bank Indonesia. HSBC ada US dollar, Asian Finance Bank pun ada kalau nak buka campaign dia. Apa nama ni, bank-bank lain pun ada yang ada US dollar. Jadi transfer ke sana US dollar. Masa balik Malaysia tu, tengok akaun dalam US dollar ada katalah ada setengah juta. Cakap sikit-sikit jadi main banyak tu. Ada setengah juta US dollar. Hari ni tengok rate bagus hari ni 3.2 katalah. Jual 100,000. Jadi yang balance tu dah masuk murah jangan tukar. Itu cara lah. Itu bukan bicara pasal fekah tu. Itu apa ni? Tip untuk nak jaga forex loss. Sebab itu biasa pun kita buat. Macam siapa-siapa yang donate duit dalam US dollar, saya suggest dia transfer ke akaun US dollar saya. Jadi kita tak hilang banyak sangat. Jadi dari segi persoalan tu kan, ada persoalan tu sebab dia loss tu memang dah dalam proses dia. Sebab masa kita beli mula-mula tu kita bukan beli ringgit. Kita beli daripada sini, kita beli US dollar tu. Masa US dollar sampai ke sana tu dia. Kita kena tengok tarikh tu. Dia bukan kira tarikh dia transfer. Dia kira tarikh duit US dollar masuk ke akaun. Daripada situ baru dia tukar. Jadi bukan soal riba saya. Hukum yang mana? Hukum yang pertama atau hukum yang kedua? Sebab dua transaction. Dah, bukan sepanjang. Dia dua kontrak yang berbeza. Yang pertama selesai lah. Kita beli US dollar. Sampai ke sana, dia convert tu. Sebab akaun itu sendiri sifat dia convert automatically. Maknanya kita seolah-olah kita dah wakilkan bank. Sampai jadi aku convert lah whatever rate pada waktu itu. Dia benar lah. Tapi kalau kita katakan bank sampai duit US dollar, tanya aku dulu, nak tukar ke tak tukar? Yang tu kita lah kena bijak pada bank berbanding bank. Dia kadang-kadang bank ni nampak dia bijak lah, tapi kita kena bijak lagi dulu. Ustaz, saya baca dalam paper mengenai pelaburan arah Musa Melaka Orang ni kita dealing panjang. Ada soalan yang reka-reka. Apa tadi? Saya sebut pasal emas tadi. Penjual ditunjukkan kilo-kilo lah. Jadi sebagai penjual dengan sebuah jualan, kita melalui transaction tu dia harus tunjukkan emas tersebut dan kita juga menjadi sebuah jualan dan pembeli untuk meter
Dia okey. Dia tengok tu satu perkara. Tapi yang disebut dalam backup boleh menyerahkan barangan tersebut semasa kontrak jual beli dilakukan. Tapi kalau dia kata ni sampel lah 1 gram. Tapi mana kalau kita beli 10 gram, dia akan upload 10 botol lah. Kalau satu-satu dia boleh deliver. Kalau dia kata ni contoh tapi tidak boleh deliver, tak jadi. Kita sebagai pembeli kena kena verify. Ya. Saya nak tengok mana emas saya yang 10 gram. Tapi kalau tak percaya Tak apa lah. Tapi kalau dia kata tak boleh kan saya ada ni, ada tunggu 3 hari lah, itu memang tak ada lah. Itu ketidakmampuan untuk deliver, jadi menyebabkan kontrak itu tak ada. Kalau dia bagi security reason, dia tak boleh deliver X amount, tapi dalam 3 hari baru boleh. Security reason, dia tak ada benda tu. Dia kembali ke SQ atau something. Itu yang tadi balik kepada yang saya sebut tu. Maknanya dalam 3 hari itu kita hanya melantik dia sebagai wakil. Dia kena ada clause tu. Itu dibuat oleh Rajhi. Rajhi memang dia detail sikit. Dia buat selagi mana barangan itu tidak deliver, akad jual beli itu tak conclude, masih hanging sampai barang tu baru conclude. Walaupun harga tetap, walaupun harga tak tetap, harga tu soal kedua, delivery saat tamat. Saya dia buat jadi wakil simpan emas kan. Dia tu buat akaun kan, dia bagi emas kita kan. Dia sini buat akaun emas kan. Dia ada akaun ni kan. Emas kita bagi kat kita kan. Kalau macam KFS pula, dia ada 2 option. Sama ada kita nak bawa balik emas ataupun kita nak buka akaun. Emas simpan kat dia. Kalau buka akaun, dia kata dia mahu ada akaun yang hitam. Tak boleh, kita tengok juga. Nah, dia kena tunjuk physical emas. Walaupun kan soalan berkaitan dengan contohnya kan, kalau okey lah, kalau kita ada duit kita beli 1 kilo, tapi kalau setengah orang dia tak boleh beli jumlah yang banyak, jadi bank tak boleh nak sediakan. Contohnya saya nak beli 10 gram hari ni, dia tak ada denomination 10 gram tu, masa bank tunjuk boleh, adakah mesti dia tunjuk sama jumlah yang dia beli ataupun dia boleh tunjuk masih 1 bakul emas? Siapa boleh beli? tak boleh. Dia katakanlah emas tu, katalah emas tu 1 kilo lah, dia tak boleh pecah-pecah kan. Okey, dalam 1 kilo ni dah dibeli oleh orang katalah setengah kilo tu dia tak boleh jual kan. Baki lagi setengah kilo. Orang dah nak ambil 10 gram, 10 yang atas emas yang 10 kilo, yang 1 kilo, tak apa lah. Tapi katakanlah dia tak ada pun tu, emas yang ada dalam stok dia tu semua dah dijual, cuma dia simpan, dia pegang pengamanan ni. Tiba-tiba ada orang lagi datang, apa nama ni, kita tak ada yang stok 10 gram ni, tak ada 1 kilo nak bagi emas yang dah dijual. Itu dah jadi jual beli kat atas barangan yang telah dijual. Lagi dah tak sah. Recycle boleh tahan kan? Tak apa nak buang ni. Maknanya asalkan bank tu ada jumlah maksimum tu, maknanya dia boleh jual lah. Ya. Cuma ada dalam perbincangan lagi lah, contohnya apabila kita bagi pinjam, kita simpan dekat bank tu, macam Kuwait buat, kita bagi simpan dekat bank tu, kita pinjamkan emas tu balik kat bank. Jadi bank raju kewajipan dia, apabila kita nak balik emas kita tu, dia boleh bagi balik, dia pinjam. Jadi dekat situ dia ada kelonggaran daripada pihak bank lah. Mungkin dia reuse, tak recycle lah, reusage emas yang sama. Tapi menjadi kewajipan bank apabila orang nak apa ni, withdraw account dia, emas tu dia kena boleh produce. Jadi bagi pengalaman Ustaz, kalau Maybank pinjam emas tu boleh tak? Saya tak pernah tanya. Off record. Bye. Apa ni, tanya dia, saya tak pernah pergi, saya tak boleh jawab secara cepat lah. Saya tak pernah pergi ke Maybank dan juga public. Yang dua account yang buat kan, public dan juga Maybank. Pergi ke kaunter tu tanya, ada tak physical code? Kalau tak ada, bercanggah dengan prinsip yang kita discuss dia. Saya dah bagi prinsip tadi. Jadi maknanya jangan tanya bank lah. Kalau katakanlah Bank Asian Finance Bank sendiri pun buat benda yang sama seperti mana dia buat di bank lain, bercanggah dengan prinsip yang kita discuss tadi, Asian Finance Bank pun tak betul.
Berarti saya bagi prinsip tadi. Jadi jangan kaitkan dengan jenama bank. Kalau bank buat betul silakan. Kalau Asian Finance Bank buat betul silakan. Tapi kalau Asian Finance Bank sendiri buat tak betul, sama. Hukum tak berubah. Nak sebut nama juga. Apa hati? Ustaz, Ya. saya bagi contoh ini. Saya pinjam duit 1,000. Tak masa tak janji bila-bila. Katakan lepas 3-4 bulan. Saya pulangkan balik duit 1,000 dan saya tambah Okey. 100-200 sebagai terima kasih. Adakah ini dia dikatakan riba? Tidak. Ini bahkan itu digalakkan. Dia riba ni bila-bila itu masuk dalam kontrak. Berjanji dengan Awal-awal lagi saya pinjam 1,000, besok bayar balik 1,000 campur 100 riba. Tapi katakanlah saya pinjam 1,000, saya pinjam dengan lipatan 1,000, lepas bulan 2 bulan saya pun bayar. Pada orang bayar 1,000. Ni 1,000 lebih yang saya pinjam. Saya pun tambah lagi. Ini 100 hibah saya kepada kebaikan tuan. 1,100. Itu digalakkan. Dengan syarat tidak ada dalam kontrak. Digalakkan. Nabi sebut dalam hadis riwayat Muslim, khairukum ahsanukum qada'an. Sebaik-baik kamu ialah orang yang apabila dia membayar hutang, dia menambah. Masa perjanjian tu jangan sebut. Jangan sebut, habis, selesai lah riba. Sebab yang kes ni, yang tambah ni, kalau masa saya nak bayar tu, saya tak ada duit, saya ada 1,000 je, saya bayar 1,000 je lah. Tak adalah penambahan. Ada 800? 800 bayar 800, hutang lagi 200. Okey. Ustaz, yang parti garanti ni, adakah dia mesti termaktub dalam perjanjian atau Kalau termaktub parti tu apa ni lain lah. atau baca dalam paper, okey, dia back by the government, kan, itu boleh. Back by government, biasanya dalam kontrak ada lah, automatik kan ada. Kalau macam tabung haji tu dah jadi akta dia. Akta perubahan tabung haji itu sendiri dijamin oleh kerajaan. Jadi tak perlu ada dalam kontrak. Akta dia sendiri. Tapi kalau tempat yang lain dikata dijamin oleh kerajaan, besok apabila nak execute tak ada dalam kontrak, mahkamah akan dengar soal apa. Mahkamah akan dengar apa yang ada dalam kontrak. Jadi pasti dalam kontrak itu ada. Personal loan kan. Orang Islam ada punya Islam kan ada buat kan. Kalau yang dia beli rumah ni, dia ambil rumah tu, dia jual atas harga hukum sekali. Dalam personal loan, kata nak tahu macam mana cara dia buat kredit jadi halal. Dan ada yang boleh buat dengan bank je. Personal gini tak boleh. Sama-sama gitu. Salah yang kreatif. Ini boleh kerja produk development kat bank. Okay. Ada dua soalan serentak. Dari patahannya minta explain kepada ASN ASB pasal kenaan dengan fatwa ASN ASB. Saya jawab yang dulu yang teringkas. Personal loan tu namanya terminologi tu salah. Betul kan? Dia tak panggil personal loan kalau Islami. Kalau loan bayar banyak tu je. Loan tak ada bayar. Yang ada tu ialah personal financing. Personal financing. Macam mana dia? Saya buat contoh mudah. Bank, katakanlah ini komoditi. Bank memang komoditi pun. Bank akan jual barang ni kepada customer. Bank jual dengan cara macam mana? Bank jual dengan deferred payment. Harga tangguh. Berapa tahun? Katakanlah kita setuju untuk buat hutang dengan bank ni 5 tahun. Bank jual ni, harga dia berapa? Harga sebenarnya mungkin dekat market ni, harga dia 100,000. Bank jual dengan harga lebih pada 100,000. Bank nak ambil untung berapa? Katakanlah bank nak ambil untung 20,000 atas 100,000. Bank akan jual 120,000 kepada tuan, bayar angsuran selama 5 tahun. Okay, itu first contract. Tuan pula bukan nak buku ni, nak buat apa buku ni, dia nak duit. Dia buat macam mana? Bank, customer tadi jual kepada market
buku ni dengan harga 100,000 sebab harga kat market 100,000. Okey, jual kat market, market pun beli 100,000, duit tu bagilah kat tuan, dapatlah duit cash 100,000. Tapi hubungan tuan dengan bank ni dah berhutang lah 120,000 selama 5 tahun. Itu dinamakan pembiayaan. Itu secara mudah. Realitinya buat macam mana? Memang tuan-tuan tak tahu pun apa. Sebab tuan-tuan pergi sainnya tengi. Apa banyak sangat ni? Alah masa dia lah nak duit. Tengi. Pegawai bank tu pun sedar je. Dah nak duit ke tengi lah. Sebenarnya tuan-tuan beli komoditi dengan bank, satu kontrak, sebab dia ada master agreement satu. Kemudian master facility agreement satu. Yang tu dalam tu ada semua kalau baca. Sebab kami kena baca sebelum kami luluskan. Yang kedua dia ada transaction dokumen lain lah. Beli komoditi, apa benda komoditi, berapa nilai dia, berapa kuantiti, semua ada dalam kontrak. Cuma kita tak baca. Bukan kita lah tuan-tuan, kami kena baca. Jadi beli tu, katalah beli komoditi ni, tuan-tuan tak terasa nak jual balik sebab apa? Sebab tuan tak kenal market nak beli komoditi tu. Tuan-tuan buat macam mana? Tuan-tuan dalam form, dalam agreement tu dia ada dua option. Satu, tuan-tuan jual direct kepada market. Satu cara. Yang kedua, tuan-tuan jual lantik bank sebagai wakil untuk jual kepada market. Biasanya option kedua tu dah yang dipilih kan. Bank jual kepada tuan-tuan, automatically tuan-tuan pun lantik bank untuk jual balik kepada market. Bank pun jual dekat market, market beli, transfer duit ke account. Dapatlah cash yang dinamakan personal financing. Kalau misalkan ni kita pakai apa? Kita pakai, adalah bank-bank yang pakai benda lain, tapi kebanyakan yang pakai crude palm oil, minyak sawit mentah. Kalau rasa nak test bank, nak test, katalah pergi buat personal financing 100,000, kata dekat kawan bank, saya tak nak duit, saya nak crude palm oil. Buat test. Memang boleh kita deliver actual crude palm oil yang 100,000. Dia akan store. Kita akan hantar. Ada juga kadang-kadang customer nakal. Dia ingat kita main-main. Sebab yang Islamic tak boleh main-main. Sebab akan ada syariah audit lepas tu. Kita akan pergi check dulu. Betul tak ada masa dia buat transaction tu, crude palm oil itu memang ada dekat stok. Kalau tak ada, duit profit tu semua pergi kat charity. Jangan main. Tuan-tuan boleh buat dalam dunia, kami esok di akhirat nak menjawab. Tak ada pasal masuk surga lambat tu tuan-tuan. Jadi kita pastikan betul-betul crude palm oil tu ada. Apabila ada customer, ada case, beberapa case customer dia nakal. Dia kata, okey, Mr. Banker, dia kata crude transaction yang kita buat tu tak payah jual. Kita hantar, deliverkan crude palm oil tu ke tempat kami. Kita pun minta mana address dia, alamat, store mana nak masuk. Kita bagi cost daripada kilang factory kepada rumah dia tu ada transaction transport tu cost dia kena bayar. Lepas tu dah siap semua tu, dia kata tak jadi. Sebab dia kena sediakan showroom, store, semua storage, dia kena tanggung semua. Sebab bila barang sampai, dia kata tanggungjawab lah. Insurans dia semua tu lah. Boleh? Jadi itulah yang dibuat personal financing. Kena ada barang. Memang ada barang. Okay. Kalau kita boleh buat benda yang sama dengan sama-sama kita, boleh. Contohnya apa? Contohnya kita sebenarnya ada barang, orang nak pinjam duit, kita nak bagi duit, kita nak profit. Jadi kita cari barang yang diperlukan oleh orang lain. Ada macam 4 orang, ada 4 orang. Jadi nak make sure 4 tu serentak benda tu berlaku. Kalau boleh berlaku serentak tu, boleh dah dapat. Nampak? Kalau nampak tak nampak tu nak terang lagi. Tak nampak. Kalau tak nampak, kena bagi official letter lah, hire saya untuk jadi advisor. Okey. Soalan apa tadi? Yang dekat ESPS ni. Sekarang isu dia ada 2 pandangan di Malaysia. Pandangan yang awal-awal dulu mengatakan bahawa ianya tak harus. Kemudian timbullah pandangan fatwa-fatwa negeri. Selangor kata tak harus, Perak kata harus, Johor kata harus, negeri lain kalau tak silap Kelantan
juga tak harus sebagainya. Lepas tu dimuzakarahkan sekali lagi pada tahun 2008 di peringkat kebangsaan melalui Majlis Muzakarah Fatwa Kebangsaan. Majlis Muzakarah Fatwa Kebangsaan ni, fatwa ni tak boleh nak gazet sebab dia bukan ada mufti Malaysia, tak ada. Fatwa ni hanya dia boleh execute dekat negeri. Sebab mufti apabila dia buat fatwa, gazet jadi undang-undang. Malaysia tak ada mufti, jadi tak boleh nak gazet. Jadi dia boleh muzakarah, macam kita buat muzakarah tadi ya. Okay. Jadi kes apabila muzakarah 2008 mengatakan keluar pandangan muzakarah fatwa mengatakan ASB harus. Hujahnya kerana masalah orang Islam dan sebagainya adalah hujah. Jadi antaranya masalah. Sebab dia kata kalau ASB tarik apa jadi kepada pekerja-pekerja yang Islam yang bekerja di bank-bank macam Maybank ada berapa ribu staf, 20,000 staf di Maybank. Itu masalah umum. Itu pandangan muzakarah. Tapi pandangan yang mengatakan tak harus pula, maslahah tidak boleh bertentangan dengan nas. Nas mengatakan riba itu haram lah. Marilah maslahah sebesar gunung mana pun selagi mana bertentangan dengan nas yang qat'i, maka maslahah itu tak boleh. Itu pandangan yang mengatakan tak harus. Okay. Pandangan jadi isu kemeluk dekat industri. Tiba-tiba adalah bank yang nak bagi personal financing kepada orang yang nak beli ASB. Jadi bank terpaksa minta pandangan itu daripada pihak yang berautoriti. Sebab Majlis Muzakarah Fatwa kita tidak anggap sebagai tempat rujuk dalam masalah kewangan. Tempat rujuk dalam dunia kewangan di Malaysia ni Bank Negara dan Suruhanjaya Sekuritas melalui Majlis Penasihat Syariah mereka. Bank Negara ada Majlis Penasihat Syariah, Suruhanjaya Sekuritas ada Majlis Penasihat Syariah. Berkenaan dengan unit trust ditanya kepada Suruhanjaya Sekuritas. Suruhanjaya Sekuritas jawab kepada bank, satu bank, namalah bank tu. Satu bank dia jawab piawaian ASN dan ASB sekarang masih lagi tidak memenuhi piawaian syariah yang ditetapkan oleh Majlis Penasihat Syariah Suruhanjaya Sekuritas. Ustaz. Jadi bank yang terima tu dia kata okay, kami tak nak buat. Bank-bank lain pun ramai tak nak buat kecuali Maybank. Kecuali Maybank dia buat mungkin berdasarkan kepada pandangan Majlis Penasihat Syariah. Jadi pulang kepada tuan-tuan pilih fatwa mana. Tapi saya masih berpegang kepada fatwa yang tidak harus lebih kuat daripada pendapat yang mengatakan harus. Itu pandangan saya. Dan itu yang saya pegang. Jadi kalau tuan-tuan nak pegang kepada pandangan muzakarah Majlis Fatwa, saya tak larang dan saya tak akan cakap apa. Allah Allah. Itu yang saya okey. Ustaz, tanya adakah kesimpulan kerja dengan bank konvensional selama haram? okey. Soalan nombor 2, pakai kredit kad tadi, kalau pakai bank konvensional itu disimpulkan haram. Okey. Single apa nak buat dengan duit riba? Kita ada semua duit riba. Aku tak tahu. Ada lagi? Ambil. Salah pertama, bekerja dengan industri kewangan konvensional. Pertama, kalau dia tak ada pekerjaan lain, selama mana dia tak dapat pekerjaan lain, dia diberi kelonggaran untuk duduk di situ dalam keadaan keperluan, bukannya darurat. Tak sampai tahap darurat, keperluan, necessity. Selagi mana dia tak dapat kerja lain. Tapi kalau dia dapat kerja lain, dia kena cabut. Kalau dia memang tak selesa, selesa tu tak jadi keperluan lah. Selesa tu dia tahap lain tu hak. Tak boleh lah. Okey, satu. Yang soalan kedua apa nama tadi? Kredit kad. Kredit kad pertama kredit kad konvensional. Apabila kita bersetuju dengan kontrak tu seolah-olah kita bersetuju dengan sistem riba. Itu jadi isu. Walaupun katakanlah setiap bulan dapat statement kita bayar penuh. Kita tak pernah diri pun, tak nak terlibat dengan riba. Tetapi asasnya kita telah bersetuju dengan sistem riba. Bersetuju tu yang tak mahu. Macam ni lah saya buat contoh. Analogi, tapi kasar lah bunyi. Saya tak berzina tapi saya bersetuju dengan berzina. Boleh? Keras lah bunyi kan? Of course kita rasa tak boleh. Sebab benda tu pada kita jijik. Tapi dengan riba ni kita tak rasa jijik. Jadi kita tak rasa apa lah.
Tapi sebenarnya macam itulah teknologi mudah. Okay. Clear. Tapi kalaulah keperluan, contoh saya sebut tadi, kita selalu travel, kadang kita ada Islamik, kadang banyak masalah. Kalau di Malaysia memang ada. Hari Minggu je, hari Sabtu, Ahad kalau pergi swab dekat, pergi shopping komplek ke, pergi beli barang ke apa, hari Sabtu Ahad ada beberapa kad Islamik yang bermasalah. Tapi tak apa, dalam negeri pergi tak cukup, tak boleh nak swab tu, pergi cucuk dekat Maybank, dapat weekend bayar. Tapi kena berlaku dekat Bahrain macam tu, macam mana? Saya pernah kena di Bahrain, saya cakap berpeluh saya. Khusus dekat Bahrain di Kawan Plaza, duduk 5 hari. Satu hari tahulah harga Bahrain berapa di hotel. 5 hari. Hampir-hampir penuh dah dari sini tu. Swab sekali tak ada. Swab kedua tak ada. Menung sebenarnya. Jadi baik ada kat kredit Islamic Center. Cuba yang ni swab baru boleh jalan negara. Kalau kena kita tak ada. Jadi katakanlah kita nak pakailah satu spare yang kita nak guna untuk kes-kes macam tu. Yang tu pada saya diharuskan untuk keperluan. Bukan untuk. Jadi keperluan tu maksud mana? Selagi mana kita boleh guna yang Islamik tu, guna yang Islamik. Soalan ketiga berkenaan dengan duit riba. Duit riba prinsipal boleh ambil lah. Sebut dalam ayat tadi. Fantaha falahu ma salaf wa amruhu ila Allah. Berhenti, yang lepas tu lepas dah. Tapi yang kemudian tu tak boleh nak buat apa dah. Modal ambil, prinsipal ambil, tapi profit yang dihasilkan oleh riba tadi tu, yang tu kena bagi kat charity. Kita tak boleh guna langsung untuk keperluan hidup kita. Charity purpose. Ambil, bagi kat charity. Selesai tak? Mudah-mudahan kita dapat pahala membawa kebaikan kepada kita. Pahala sedekah tak ada, sebab bukan sedekah. Pahala kebaikan mendorong benda tu jadi baik. Itu saja. Allah Ta'ala. Cukup kot jawapan tu? Cukup. Tadi Ar-Rahmu, dulu saya jawab soalan sedekah yang daripada Muslimah tu ni. Ar-Rahmu ni panjang cerita. Rahnu ni gadaian. Kita pergi ke kedai, gadai. Sepatutnya kita gadai, kemudian kita bayar balik, dia akan bayar balik. Kita bayar balik jumlah yang kita terima duit, dapatlah barang kemas balik. Tapi hari ni kan gadaian itu dia pun nak buat profit. Dia buat macam mana combination Indonesia? Kita gadai, dalam waktu yang sama dia kenakan charge simpan barang. Simpan barang. Simpan barang, dia tengok pula dia charge kita berdasarkan amount kita pinjam. Kita pinjam berapa? Katalah charge dia 1% ke atas amount gadaian kali dengan berapa lama barangan itu disimpan. Yang ni pada saya perlu kepada kajian yang detail. Pada saya perlu kepada kajian yang detail. Dan saya kalau ikut pandangan saya, benda tu tak boleh buat. Yang boleh buatnya apa dia? Dia boleh charge kepada kita sewa peti. Sewa peti yang nak simpan. Katalah kita pergi gadai emas. Kalau tanah tak perlu gadai, tak perlu simpan lah. Nak simpan dia ada tanah. Kalau emas, peti tu kita sewa peti. Dan sewa peti ni regardless dah barang kemas tu harga berapa. Kalau muat dekat peti tu kira sewa peti je lah. Macam kita sewa rumah lah. Dia kira keluasan rumah. Tak ada kira pula apa ni berapa gaji hang. Gaji hang bayar ni, sewa bayar ni. Ada macam tu? Tak ada kan? Tapi dalam kes emas ni, kita pergi gadai emas banyak ni, sewa dia berdasarkan percentage amount yang dipinjamkan. Yang itu pada saya masih lagi perlu kepada kajian. Masih perlu kepada kajian. Dia sikit lah nak cerita detail, kemudian lah macam detail kita buat kita dulu. Kalau panjang jodoh kita dari hari kemarin lagi. Tapi kalau tak panjang apa tu? Okey. Sebelum saya tak lain, saya bagi kat Muslimah ya. Share Muslimah. Buat dia tunggu ni sebentar 3 dan tanya. Soalan dia minta penerangan Ustaz dengan konsep Islamic credit card dan online payment via credit card atau on time online fees atau non-refundable online booking reservation. Itu panjang, banyak soalan ni. Pertama, credit card. Credit card Islami dia buat personal financing dulu. Macam saya cerita dulu tadi. Dia buat personal financing, duit yang financing tu dimasukkan dalam satu pool, satu account dekat bank. Kemudian apabila kita swap,
kad kita dekat mana-mana merchant, duit daripada akaun kita ni lah yang akan dibayar. Jadi sebenarnya kita bayar daripada duit hutang kita dengan bank. Jadi sebab itulah kredit kad yang Islami kita boleh buat bayar zakat. Sebab kita bayar sebenarnya daripada duit kita, bukan daripada duit bank. Kalau bayar dengan kredit kad, bank bagi pinjam masa kita swipe dekat merchant. Duit tak ada, tapi bila kita swipe dekat merchant, bank bayar. Tapi dalam Islami kita swipe, ambil daripada akaun kita. Sebelum ni dah create hutang. Bank akan create hutang ni, akan cipta hutang melalui personal financing ni. Itu cara ringkas. Boleh faham? Saya jawapan. Tuan-tuan belah kanan angguk, dia faham tu. Online payment wire kredit kad. Online payment tak ada masalah. Asalkan benda tu clear semua payment apa tu tak ada masalah. Macam kita beli Asia tiket, kita buat online payment. Pembayaran melalui online itu diterima sebagai salah satu bentuk pembayaran. Isunya kalau dikenakan charge, dikenakan fee, yang dibuat oleh Asia tu kenalah tu. Dia katalah bayar melalui kad kredit, dia charge untuk local domestik satu laluan RM5. Tak ingat. Satu tiket RM5. Dia tak kira amount, dia kira tiket. Dan fees tu berdasarkan kepada tiket. Itu betul lah tu. Sebab fees kata kerja yang dia kena buat. Takkan berubah dia uruskan duit RM100,000 dengan duit RM5,000 serupa je. Tu fees tu kalau dia fixkan jelas, tahu berapa kita kena bayar, tidak tiba-tiba akhir bulan dia terima statement baru dapat berapa fees, tak boleh lah. Kalau fees itu ditetapkan awal-awal masa kita buat transaction, kita dah tahu, kita nak juga kita buat bayaran, selesai, tak ada masalah. Okey. Yang isu non-refundable online booking reservation, yang ni tak betul dengan prinsip Islam. Tak betul dengan prinsip Islam. Mana ada unrefundable. Kita beli, kalau kita tak dapat guna servis tersebut, contohnya dia akan ambil, dia boleh ambil, dia panggil actual losses sahaja. Actual loss dia boleh ambil. Katakanlah kita awal-awal lagi dia bagi tempoh kan, katalah tak boleh lebih daripada 48 jam. Kalau sebelum 48 jam kita boleh buat perubahan. Lepas 48 jam memang dia akan loss lah, kursi tu tak boleh jual lah. Seat tu katakanlah kalau tiket fly dia tak boleh nak jual lah seat tu. Mana dia akan loss. Loss tu akan hangus lah. Itu tak apa lah. Tapi kalau dia ambil buat profit daripada benda tu, maka profit tu tak betul. Ini dalam kes ijarah ke atas servis yang diberi. Harap jawapan tu menjawab soalan ini. Rasa kesimpulan sama. Kalau kita pakai kad kredit Islam, dulu kita beli barang, kita ada servis charge 2%. Boleh ke kita bayar? Ni mana-mana merchant yang dia tak nak absorb, kalau kita setuju tak ada masalah. Termasuk dalam harga jual beli tu kan. Sebab ada merchant dia absorb benda tu memang kena bayar 2% tu. Tapi merchant nak absorb tak nak absorb. Macam Asia dia tak nak absorb, dia pass kat customer. Allah Allah. Jadi dari segi macam kita buat booking hotel booking, dia ada rate yang non-refundable tu selalunya kurang murah sekali. Ya. Dan kalau kita nak dapat bagi duit tu dan dia tak akan bagi balik, itu kira kita termasuk dalam. Kita tak lah. Dalam kes ni, dalam kes non-refundable, kita yang membeli tak berdosa. Pihak yang mengambil duit, katakanlah hotel tadi, saya hotel lah, tuan-tuan bagi. Okey lah, kita kata kerana dia beli rate bilik yang awal-awal yang murah-murah yang unrefundable. Daripada awal dia tulis lah, dia unrefundable. Tapi orang tu tak jadi dulu. Saya jual bilik yang sama kepada orang lain, so saya akan dapat double lah. Sebenarnya saya tak ada loss, bahkan saya buat profit di atas orang yang tak datang. Macam katakanlah flight ticket pun sama, dia tak refund, tapi dia jual seat tu kepada orang lain. Maknanya dia buat profit atas, yang tu tak boleh. Orang tu berdosa lah, orang yang pembeli tak ada masalah lah, dia tak berdosa lah.
Dalam kitchen ni Ustaz. Tak ada. Dalam kitchen ni Ustaz selalu punya macam hotel dengan Hotel, airline pun ada. Kita jual juga ke tiket tu. Walk-in customer. Walk-in customer datang. Kalau dia tak jual tak apa. Dia tak ada. Tapi kalau walk-in customer dia kena refund. Dia kena pilih, transfer. Soalan itu besar. Islamic financing. Dalam Islamic punya financing agreement, kadang kita ada satu clause tu. Jika sekiranya amat bayar tu still ada charge 1%, dibolehkan atau tidak? Itu satu. Soalan yang kedua, kita dah maknanya kita ambil Islamic finance, kita dah mengelakkan daripada riba. Tapi kadang-kadang kerana inefficiency of the bank, contohnya bila sebelum dia disburse amount tu, dia kena hantar inspector untuk inspect sama ada dah mencapai persen yang disebut diklaim tu. Jadi menyebabkan pembayaran terjadi lambat. Jadi secara tak pembeli kena riba daripada penjual, daripada developer. Daripada developer. Jadi keadaan ni macam mana? Soalan pertama, lambat bayar. Malaysia Local Syariah Scholar mengatakan boleh ambil 1%. Sebab tu dia kira actual loss pada mereka. Tapi International Syariah Scholar yang advice Rajhi, Kuwait Finance, Asian Finance Bank berfatwa 1% pun tak boleh ambil. Tapi dia charge. Dia buat apa dengan duit tu? Duit tu China kat syariah. Charge customer tadi supaya customer tu disiplin. Sebab orang yang tak bayar kebanyakan hari ini bukan dia tak mampu bayar, tapi dia melengah-lengahkan pembayaran. Jadi syariah kata kalau sebab ada ramai ni macam tu, majoriti macam tu, sebab kita duduk dalam dunia yang semakin rosak. Jadi dia kata untuk mendisiplinkan customer, duit tu kita charge customer, tapi kita akan masuk dalam tabung charity. Financial year berapa tahun, duit tu semua China kat charity. Bank tak boleh enjoy satu sen. Untuk rekod tahun 2011 Asian Finance Bank saja 200,000 lebih didisbursekan kepada charity daripada semua tadi. 200,000 lebih. Itu antara finding yang kita buat. Katanya ada jumlah ni, Ketua Syariah kata minta bank proposekan mana-mana charity body yang nak yang layak menerima Ketua Syariah approve, kita disburse. Memang dah disburse pun, duit tu dah disburse semua dah. Tapi local syariah menganggap apa? Itu jawapan yang pertama. Jawapan soalan kedua tadi, kes ni pertama refer balik kepada agreement. Kalau berlaku kes disebabkan mistake tu daripada bank, apa akan ada? Kena refer balik kepada agreement. Patutnya cover benda tu dalam agreement. Satu. Yang kedua, kalau berlaku juga, patutnya customer tak kena bayar lah benda tu. Patutnya itu kesilapan bank. Jadi nasihat saya sebagai orang awam, berlaku kes macam ni, buat report bertulis kepada bahagian perkhidmatan pengguna Bank Negara Malaysia. Immediately dia akan ambil action. Itu bagusnya Bank Negara. Sebab dia customer friendly. Dia lebih mengutamakan customer daripada bank. Jadi kalau kes macam tu memang nampak sangat kesilapan tu daripada bank. Lambat pergi inspection dan sebagainya, bahkan lambat disebut, customer kena bayar. Dan kan dah buat jual beli, customer tak patut tak dapat apa dah jual beli. Jadi itu nasihat saya lah. Allah cukup lah nampak dah. Kena tambah lagi, tak apa pergi esok. Ada lagi, tak apa, kita sama depan yang bertanya. Tak ada official pun bertanya. Selamat ada. Alhamdulillah. Memang banyak topik ni. InsyaAllah mungkin Ustaz akan datang semula doa ni, InsyaAllah dalam masa terdekat. Ustaz ni saya doa untuk